Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya dan rakan-rakan saya hendak membahaskan serba sedikit tentang bahaya bara payudara di kalangan wanita berusia 50-an. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zain, nombor metrik DIT 1620024040, dan ini rakan-rakan saya yang lain. Nama saya Nurfahana binti Ibrahim. Nombor metrik saya DIT 1620024037. Nama saya Nur Ain Nabila binti Muhammad. Nombor metrik saya DIT 1620023220. Nama saya Siti Nur Anis Imani binti Rahizal. Nombor metrik saya DIT 1620023998. Saya Miza Dato' Hasna. Nombor ID saya DIT 1620022263. Saya Nurul Nadia binti Fauzi. Nombor metrik saya DIT 16002400. Saya Nafatin Nadia binti Rosli. Nombor metrik saya DIT 1620024008. Definisi penyakit bara payudara. Bara merupakan antara kumpulan penyakit yang terjadi daripada tindakan sel yang bertindak di luar tabiat asalnya. Pada keluruhan serta sifat sedia asalnya, sel-sel ini akan membuat pembahagian dengan kadar yang terkawal serta dihasilkan mengikut keperluan tubuh badan seseorang. Apabila kadar perhasilan sel melebihi keperluannya, akan menghasilkan lebihan tisu. Lebihan tisu ini dikenali sebagai ketumbuhan. Ketumbuhan ini boleh dibahagikan kepada dua. Ketumbuhan yang pertama, benik tumbuh bukan bara, dan kebalikan tumor jenis bara. Jenis ketumbuhan yang pertama iaitu benik. Benik adalah merupakan ketumbuhan yang tidak membahayakan nyawa para pengidapnya. Hampir 80% daripada para pengidap ketumbuhan payudara adalah dari kalangan mereka yang mengalami ketumbuhan jenis ini. Bara payudara adalah merupakan ketumbuhan malinan yang terjadi daripada tindakan sel yang bermula dari bahagian payudara. Ianya berkembang melalui proses pembahagian yang melebihi kadar keperluan organ serta seterusnya menyerang organ serta tisu-tisu yang berhampiran. Sel-sel bara ini juga mempunyai membebaskan dirinya daripada ketumbuhan asal sekaligus memasuki saluran darah serta sistem limfa. Inilah juga cara serta kaedah penyakit bara payudara menyerang bahagian-bahagian organ yang lain. Proses penjangkitan ini juga dikenali sebagai metastasis. Bara payudara biasanya menyerang wanita yang berumur 50 tahun ke atas kerana wanita yang berumur 50 tahun ke atas lebih cenderung diagnosisnya menghidap bara payudara 3 kali ganda. Tanda-tanda barah payudara. Tanda-tanda barah payudara. Mengesan tanda-tanda barah payudara pada peringkat awal ialah terdapat kelainan pada anggota, iaitu terdapat kesan ketulan pada payudara. Ini disarankan supaya segera mendapat rawatan doktor. Bagi mengetahui tanda-tanda berkemungkinan barah payudara adalah terdapat ketulan keras di bahagian payudara atau di bawah ketiak. Seterusnya, tanda barah payudara juga kulit payudara menjadi semakin kecut, manakala juga akan terdapatnya cecair yang keluar dari ketulan tersebut. Selain itu, tanda-tanda barah payudara juga hanya terdapat satu ketulan sahaja dan tidak akan ada ketulan di payudara sebelahnya. Di samping itu, bagi memastikan tanda-tanda bukan payudara pula adalah ketulan akan hilang selepas haid dan ketulan itu lembut sahaja. Selain daripada itu, tanda barah payudara juga
Terdapat dua cecair yang berbeza, antara adalah cecair jernih. Bagi mengetahui perbezaan tersebut, cecair jernih ini selalunya pada peringkat awal barah payudara yang mempunyai warna jernih, dan cecair jernih ini juga boleh diubati dengan cepat. Tahap-tahap kanser payudara. Setiap tahap yang berlainan mempunyai simptom yang berbeza. Sebagai contoh, pada tahap pertama, simptom sukar untuk dikenal pasti kerana ketumbuhan barah adalah dalam ukuran 2 cm ataupun kurang daripadanya. Mungkin sel kanser wujud pada bahagian payudara, namun ia masih lagi perlu merebak ke bahagian lain. Pada tahap kedua pula, kanser sudah mula merebak. Ketulan muncul lebih besar daripada 2 cm. Selain daripada bahagian payudara, kanser juga telah merebak ke bahagian nodus limfa, iaitu yang terdapat pada bahagian bawah ketiak sebagai sasaran serangannya. Selain itu, tahap ketiga, saiz ketulan sudah menjadi kepada 5 cm dan kanser sudah semakin teruk. Kulit payudara mungkin telah dipenuhi dengan ulcer disebabkan inflamasi. Pada waktu ini, tumor telah pun merebak ke bahagian dada ataupun nodus limfa yang lain. Pada peringkat yang terakhir, iaitu tahap keempat, kanser telah pun menunjukkan semua simptom-simptom yang berkaitan kerana ia telah pun merebak ke bahagian yang menjadi sasaran barah payudara, seperti nodus limfa pada leher, paru-paru, hepar ataupun tulang penghidapnya. Tempoh perebakan kanser payudara. Kanser payudara selalunya memakan masa atau mengambil masa selama 5 tahun untuk merebak dan membentuk sebuah ketulan pada payudara. Sebagai contoh, ramai pesakit kanser payudara mengetahui atau mendapat tahu penyakitnya pada 5 tahun akan datang selepas pemeriksaannya pada kali pertama. Ia terjadi kerana mungkin pada pemeriksaan kali terakhir, ketulan yang ada pada payudara itu agak kecil dan belum membesar. Selalunya kanser payudara memakan masa selama 5 tahun dan selepas 5 tahun, ketulan kanser itu akan membesar seperti setengah daripada bola golf, iaitu 2 kali ganda daripada ketulan yang asal. Selain itu, kanser payudara yang telah melalui proses metastasis turut dikenali sebagai kanser payudara tahap 4, iaitu tahap yang terakhir dan agak teruk. Ketika itu, ketulan kanser ini telah pun merebak ke kawasan lain seperti organ-organ dalaman, iaitu hati, jantung, tulang dan paru-paru. Sekiranya pesakit kanser payudara tidak mendapatkan rawatan dengan segera, berkemungkinan ketulan yang ada pada payudara itu yang dikenali sebagai kanser boleh membesar 2 kali ganda daripada saiz asal. Sama seperti sel kanser yang lain, kanser payudara juga boleh berpecah daripada tumor asal kepada bahagian-bahagian yang lain melalui sistem saluran darah dan sistem limfa. Selain itu, sel-sel kanser payudara yang berpecah dari tumor tadi boleh juga merebak ke dalam organ-organ dalaman dan mengakibatkan kerosakan organ dalaman seperti kerosakan paru-paru, jantung, buah pinggang, hati. Untuk pengetahuan semua, kanser payudara juga boleh menyerang kembali kepada pesakit yang sudah sembuh sepenuhnya. Hampir 30% wanita yang didiagnosis akan terlibat atau akan dijangkiti penyakit kanser yang lain akibat proses metastasis. So, saya nak cakap pasal diagnosis. Diagnosis untuk kanser payudara ataupun barah payudara. So, dia ada 4 tau. Yang pertama, mammogram. Mammogram ni sejenis X-ray yang dijalankan di atas badan pesakit untuk
memastikan kalau pesakit tu dia tak ada penyakit yang lain. So, yang kedua adalah ultrasound. Ultrasound ni doktor gunakan untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. So, doktor gunakan kaedah ni dengan kaedah gelombang bunyi. Gelombang bunyi ni untuk menentukan jenis sister yang ada dalam badan pesakit. Yang ketiga adalah MRI. MRI ni kaedah dia untuk mendapatkan imej kanser tu yang lebih jelas lah. So, yang terakhir sekali, yang keempat adalah biopsi. Biopsi ni selalunya doktor akan ambil sedikit tisu daripada badan pesakit untuk dia tengok sama ada tu kanser ataupun tidak. Dia macam akhir sekali step yang untuk memastikan tu adalah betul-betul kanser ataupun tidak. So, ya. Tanda-tanda yang jarang berlaku yang pertama ialah buah dada membesar secara tiba-tiba. Dalam hal ini, buah dada akan membesar ketika seseorang wanita itu mengalami akil balik. Namun, jika wanita yang sudah lanjut usia, saiz buah dada yang tiba-tiba membesar merupakan salah satu tanda kanser payudara. Jangan abaikan rasa sakit tersebut jika ia diikuti rasa pedih ketika dipegang, dan perhatikan juga sama ada payudara anda mengalami kemerah-merahan. Tanda-tanda yang jarang berlaku yang kedua ialah ulcer pada permukaan payudara. Ulcer pada permukaan payudara merupakan sesuatu yang jarang berlaku sekali. Namun, ia merupakan salah satu tanda kanser payudara yang tidak patut diendahkan. Luka dalam bentuk ulcer ini boleh terjadi daripada tumor asal iaitu dipanggil primary tumor ataupun daripada tumor kedua yang dipanggil secondary tumor yang telah merebak. Kadang-kala pesakit jadi amat takut ketika melihat payudara mereka yang dipenuhi ulcer. Namun, mereka kemudiannya enggan berjumpa doktor atas alasan malu ataupun takut. Luka pada bahagian payudara juga boleh menghasilkan bau yang tidak enak. Ini akan membuatkan pesakit kanser payudara rasa amat sedih dan tertekan. Punca penyakit barah payudara. Punca yang pertama ialah keturunan. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kebanyakan pesakit yang mengalami sakit barah ini berlaku disebabkan sejarah atau latar belakang keluarga dan keturunan. Kebanyakan kes dicatatkan keluarga pesakit ada yang mengalami penyakit ini. Hal ini turut menyumbang kepada faktor genetik. Jika seseorang pesakit itu mempunyai sejarah keluarganya yang mengalami penyakit ini, ia akan menyumbang kepada punca dia untuk mendapat penyakit ini. Selalunya penyakit ini terjadi kepada golongan wanita yang berusia atau 50 ke atas. Tidak dinafikan lagi bahawa penyakit ini kerap sekali terjadi di kalangan wanita lewat usia. Punca yang kedua ialah mengambil terlalu banyak makanan yang mengandungi lemak haiwan. Makanan yang mengandungi lemak haiwan selalunya menyumbang kepada terjadinya kanser ini. Kalau mengikut logik akal, makanan yang mengandungi lemak akan memudaratkan kesihatan diri jika diambil pada kadar yang berlebihan. Seorang manusia perlulah mengamalkan pemakanan yang sihat. Hal ini boleh merujuk kepada piramid makanan. Kita perlulah mematuhi sukatan pemakanan yang sihat dan patut diambil seharian. Makanan yang sihat akan memberi kesan yang positif kepada diri kita, manakala makanan yang tidak sihat akan memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita. Contoh, boleh kita ambil bahaya makanan yang mengandungi lemak haiwan yang berlebihan.
boleh menjadikan salah satu faktor terjadinya barah payudara. Seterusnya, tidak pernah melahirkan anak pada usia 30 tahun. Seorang wanita itu diciptakan Tuhan begitu indah ciptaannya. Apabila mereka melahirkan seorang anak, akan keluarnya atau wujudnya kelenjar susu untuk menyusukan anak mereka. Manakala wanita yang tidak pernah menghamilkan anak tidak akan mempunyai susu badan. Wanita yang sudah menimpa usia akan lebih berisiko untuk mendapatkan sakit ini. Oleh itu, jelaslah bahawa tidak pernah melahirkan anak pada umur melebihi 30 tahun merupakan salah satu faktor wanita, khususnya berusia 50 tahun dan ke atas, untuk mendapat sakit ini. Selain itu, mula datang haid awal, iaitu sebelum umur 12 tahun atau putus haid lewat. Hal ini merupakan perkara yang tidak normal pada seseorang wanita itu. Wanita yang normal akan mula datang haid pada umur 12 tahun ke atas dan akan putus haid selepas umur 50 tahun. Keadaan yang tidak normal ini akan menjadikan salah satu faktor mereka untuk mendapatkan penyakit ini. Ketidakseimbangan hormon sangat berbahaya. Oleh itu, jangan mengandung muda kerana hal ini turut menjadi punca atau menyumbang kepada sesuatu penyakit. Sebagai contoh, kita ambil iaitu kanser atau barah payudara. Selanjutnya, usia yang meningkat. Hal ini tidak dinafikan lagi bahawa ia merupakan salah satu punca yang menambahkan risiko wanita untuk menghadap penyakit ini. Jika dilihat pada peratus usia, mereka yang menghidap penyakit barah payudara ini kebanyakan daripada adalah yang berusia 50 tahun ke atas. Penyakit ini kebanyakannya menyerang kepada mereka yang lanjut usianya. Semakin kita meningkat usia, semakin mudah risiko untuk mendapatkan pelbagai penyakit. Hal ini kerana sistem imun badan kita semakin lemah. Risiko ini meningkat semakin tinggi pada mereka yang berumur 50 dan 70 tahun. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, kita sama tengok je. Seterusnya, rawatan bara payudara. Rawatan bara payudara yang pertama iaitu mastektomi. Mastektomi melibatkan pembuangan semua tisu payudara, kadangkala bersama dengan tisu lain yang berdekatan. Mastektomi mungkin baik untuk anda jika kanser terdapat pada lebih daripada satu bahagian di payudara anda. Yang kedua, payudara anda kecil atau unik bentuknya sehingga lumpektomi menyebabkan sangat sedikit tisu payudara yang tinggal atau payudara sangat cacat bentuknya. Yang ketiga, radiation terapi ataupun terapi radiasi selepas pembedahan tidak sesuai untuk anda. Kesan dan risiko rawatan ini ialah yang pertama, sakit dan tidak selesa hanya 2 minggu selepas pembedahan, bukan kesan kekal. Yang kedua, jangkitan di kawasan pembedahan. Hanya kurang daripada 3% pesakit sahaja yang terima jangkitan. Yang ketiga, parut pembedahan. Jika anda melakukan mastektomi, doktor anda akan membincangkan lebih lanjut tentang penstrukturan semula payudara dengan anda. Penstrukturan semula payudara ialah pembedahan untuk membina semula bentuk payudara anda. Ia tidak memberikan semula payudara kepada wanita. Payudara yang dibentuk ini tidak memiliki deri rasa semula jadi. Walau bagaimanapun, pembedahan ini memberikan hasil yang serupa seperti payudara yang sebenar. Penstrukturan semula payudara mungkin memerlukan lebih dari satu pembedahan. Langkah-langkah tambahan mungkin melibatkan penambahan puting, mengubah bentuk atau saiz pada payudara yang distrukturkan dan pembedahan pada payudara yang satu lagi untuk penyesuaian yang lebih baik. Rawatan bara payudara yang kedua iaitu kemoterapi. Kemoterapi ialah penggunaan ubat pembunuh kanser yang disuntikkan ke dalam vena. Diberikan dalam bentuk suntikan atau diambil dalam bentuk pil atau tercair.
Ubat ini memasuki saluran darah dan beredar ke seluruh tubuh, menjadikan rawatan yang berguna untuk kanser yang telah tersebar ke organ yang jauh. Walaupun ubat ini membunuh sel kanser, ia juga merosakkan sebahagian sel normal yang boleh menimbulkan kesan sampingan. Kesan sampingan kemoterapi yang paling biasa ialah loya, muntah-muntah dan cerit-berit, rambut gugur, lesu dan anemia, jangkitan, ulcer kudis mulut, perubahan dera rasa dan bau, menopause dan kesuburan, hilang ingatan, masalah dengan tangan dan kaki. Rawatan bara payudara yang ketiga iaitu radioterapi. Radioterapi dikenali sebagai terapi radiasi. Digunakan untuk membunuh sel tumor jika ada lagi yang tertinggal selepas pembedahan. Ini ialah rawatan setempat dan dengan itu berkesan hanya terhadap sel tumor yang menjadi sasaran alur radiasi tersebut. Kaedah ini paling kerap digunakan bagi mereka yang telah menjalani pembedahan konservatif seperti lumpektomi. Pembedahan konservatif direka untuk mengekalkan sebanyak mungkin tisu payudara. Terapi radiasi biasanya diberikan 5 hari seminggu selama 5 hingga 6 minggu. Setiap rawatan hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Ia tidak menyakitkan dan mempunyai kesan sampingan yang sedikit. Kesan sampingan radioterapi adalah: yang pertama, radiasi tidak menyebabkan anda keguguran rambut, kecuali jika radiasi dikenakan pada bahagian kepala. Yang kedua, kulit anda boleh bertukar menjadi merah jambu, merah dan mungkin sensitif. Yang ketiga, semasa tempoh rawatan anda mungkin berasa letih. Yang keempat, kebanyakan kesan sampingan radiasi adalah sementara. Akhir sekali, cara mencegah daripada penyakit bara payudara. Ada pelbagai cara mencegah kanser payudara. Anda boleh mulakan dengan melakukan perubahan dari segi gaya hidup dan melakukan strategi kesihatan tertentu. Bara payudara mungkin tidak mempunyai sebarang ubat kanser payudara. Namun, langkah pencegahan ini boleh dilakukan untuk elakkan diri daripada menghidap penyakit ini. Cara mencegah kanser payudara yang pertama ialah anda boleh mengubah cara hidup anda dengan mengamalkan aktiviti bersenam dan ketahui sejarah penyakit kanser dalam keluarga anda. Lakukan pemeriksaan payudara secara berkala dan amalkan diet yang seimbang. Selain daripada itu, anda juga boleh melakukan ujian mammogram untuk langkah berjaga-jaga. Di samping itu, cara mencegah kanser payudara ialah dengan melakukan lebih banyak aktiviti fizikal. Senaman merupakan langkah pencegahan yang paling berkesan untuk kebanyakan penyakit. Individu yang sihat perlu melakukan senaman sekurang-kurangnya 190 minit setiap minggu. Senaman dapat membantu anda untuk mengekalkan berat badan yang ideal. Individu yang mempunyai berat badan yang normal kurang berisiko untuk menghidap kanser. Justru itu, anda boleh amalkan makanan rendah lemak atau makanan yang sihat. Wanita yang mempunyai berat badan berlebihan lebih cenderung untuk menghidap kanser payudara. Lebih-lebih lagi jika wanita tersebut obes selepas menopause. Menurut sebuah kajian yang dijalankan oleh American Society of Clinical Oncology, iaitu dipanggil ASCO, wanita yang mengamalkan diet rendah lemak selepas menopause mempunyai 21% risiko yang lebih rendah menghidap kanser payudara. Mengamalkan makanan rendah lemak bukan sahaja boleh kurangkan risiko kanser, malah risiko untuk menghidap penyakit jantung dan strok juga akan berkurang. Jika anda ingin mengamalkan diet rendah lemak, cuba lakukan diet Mediterranean. Diet ini memfokuskan pemakanan ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan kekacang. Di samping itu, meninggalkan minuman yang beralkohol merupakan cara untuk mengelakkan bara payudara. Minuman beralkohol
Wanita yang tidak pernah mengambil minuman beralkohol disarankan untuk tidak mengamalkan tabiat yang tidak sihat. Amalan merokok juga merupakan salah satu tabiat yang menjadi punca kepada pelbagai penyakit kanser, iaitu racun yang terkandung di dalam sebatang rokok boleh melemahkan sistem imun manusia. Ia akan menyebabkan sel kanser merebak secara agresif dan sukar dipulihkan. Wanita yang sudah mengalami menopause lebih berisiko untuk mengidap kanser payudara. Jika mereka masih amalkan tabiat merokok, langkah yang terbaik untuk mengelakkan barah payudara adalah dengan berhenti merokok. Cara untuk cegah. Tapi actually cara untuk cegah ni dia tak banyak pun. Contohnya macam cara nak cegah dia senang je. Kita kena kahwin awal. Kenapa kena kahwin awal? Sebab masa kita melahirkan anak yang pertama, kita punya payudara tu dia dah betul-betul matang tau. Maksudnya bila kita dah melahirkan anak, kita akan kurang risiko untuk mendapat kanser payudara tu lah. Sebab bila dia dah matang, so dia akan mengurangkan risiko untuk mendapat kanser payudara tu lah. So kebanyakan pesakit barah payudara ni mostly semuanya yang tak kahwin lagi. So bagi mereka yang dah mempunyai anak, so dia kuranglah risiko untuk mendapat penyakit tu. So next, ibu yang susukan anak. So kenapa dekat sini kita cakap pasal ibu yang susukan anak? Bila ibu yang susukan anak, dia lagi kurang risiko tau. Cara lain untuk mencegah kanser payudara ialah perlu melakukan pemeriksaan payudara sebulan sekali. Walaupun pemeriksaan payudara tidak dapat menurunkan risiko anda mengidap kanser payudara, aktiviti ini dapat membantu anda untuk mengesan sebarang ketulan yang tidak normal pada payudara anda. Pengesanan awal kanser sangat penting kerana rawatan amat berkesan jika ia dilakukan ketika kanser masih belum merebak. Waktu yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan ialah pada hari ketiga hingga kelima selepas datang haid. Pemeriksaan sendiri lebih baik jika dilakukan pada hari yang sama setiap bulan. Wanita yang sering melakukan pemeriksaan payudara akan lebih tahu keadaan payudara sendiri. Oleh itu, mereka akan lebih peka terhadap sebarang perubahan yang berlaku pada payudara mereka. Selain itu, elakkan pengambilan terapi hormon iaitu HRT. Terapi penggantian hormon ataupun HRT merupakan sejenis terapi yang dilakukan untuk mengurangkan simptom yang berlaku akibat menopause. Walau bagaimanapun, pengambilan HRT dikesan dapat meningkatkan risiko wanita untuk menghidap penyakit kanser payudara serta kanser ovari. Wanita yang mengambil terapi ini juga lebih berisiko untuk menghidap penyakit kardiovaskular iaitu darah beku. Kajian mendapati bahawa wanita yang mengambil terapi penggantian hormon ini lebih daripada setahun mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghidap kanser payudara. Semakin lama terapi, semakin tinggi risiko yang akan dihadapinya. Walaupun wanita tersebut berhenti mengambil HRT, risiko kanser tetap sama dan tidak akan berkurang.